kemudian dihayati makna-makna, pengertian-pengertian yang terkandung di sebalik ayat-ayat yang kita bacakan. Bukan sekadar untuk kita lakukan dengan taranum bayati, fiqah dan sebagainya. Tetapi mahu lebih jauh daripada itu. Untuk kita jadikan ia sebagai satu persepsi kita. Kita jadikan ia sebagai satu cara hidup kita. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai ideologi kita. Prinsip hidup kita. Bagaimana cara kita nak hidup di atas muka bumi Allah. Bagaimana cara kita nak memenuhkan keperluan-keperluan kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala tanpa melanggar kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini forum kita bertajuk Al-Quran antara syafaat dan laknat. Banyak kita jumpa perkataan-perkataan laknat dalam Al-Quran. Ada juga perkataan yang merujuk kepada syafaat. Maka pada malam ini saya insya-Allah, saya berharap, kita semua juga berharap, kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, cahaya kepada kita agar kita dapat memahami makna laknat dan syafaat di dalam Al-Quran dengan cara yang sebenar, melalui ilmu-ilmu yang bakal kita perolehi daripada dua orang tokoh yang ada di hadapan kita pada ketika ini. Alhamdulillah. Baik. Yang pertamanya Datuk, mungkin saya nak tujukan terlebih dahulu persoalan kenapa kita perlu tahu laknat dan syafaat ni? Apa kaitan dia dengan kehidupan kita sebagai seorang Islam? Apa kaitan dia? Apa gunanya untuk kita mengetahui perkara ini dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala? Jadi mungkinlah saya tujukan lebih awal kepada yang berhormat Datuk Haji Said Mazamuddin untuk menjelaskan kepada kita berkaitan kenapa yang perlu tahu berkaitan dengan syafaat dan laknat. Maka dengan ini saya mempersilakan yang berhormat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara moderator atau pengurusi forum yang berhormat Ahli Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang berhormat yang berbahagia Datuk Abu Hassan dan liputan kita malam ni, Al-Fadilah Pegawai Takfir Agama Daerah, sah-sah pimpinan masyarakat, Ashabi Fadilah Tuan Imam, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan dalam suasana yang sungguh bermakna. Lebih-lebih lagi dalam majlis sempena dengan bulan Al-Quran yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan dipromosikan oleh Yang Berhormat Exco kita. Dan saya rasa tajuk kita malam ini satu tajuk yang agak besar, yang bukan cukup dengan kemampuan masa untuk kita bincangkan dalam sepintas lalu dengan forum begini sahaja. Tetapi Alhamdulillah setidak-tidaknya dengan kesempatan, waktu dan masa yang ada ini dapat sedikit sebanyak kita menyuntik ke dalam benak dan pemikiran hati nurani kita, khususnya sebagai seorang mukmin muslim, bahawa di sana ada satu panduan yang agung, apa yang dikenali dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Salah satu di antara ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala pastikan untuk menjadi pegangan kepada kita umat manusia dan khususnya
umat mukmin muslim bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu ma huwa syifa'u wa rahmah. Yang besar dalam itu, yang terkandung dalam panduan Al-Quran itu ma huwa syifa'. Perkara-perkara yang boleh mengobati, yang boleh menjernihkan, mengobati yang sakit, menjernihkan yang buruk dan menjanakan yang lemah dengan kekuatan. Apa yang dimaksudkan syifa di sini ialah secara umumnya apa sahaja penyakit kehidupan masyarakat. Biasa yang dipahami, tetapi yang lebih besar daripada itu ialah penyakit yang mengorbankan kemanusiaan itu sendiri, insaniat itu sendiri. Dan rahmatan lil alamin, ma huwa syifa'u wa rahmah. Makna rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Makna dalam suasana rahmah ini tercakup di dalamnya atau terkumpul di dalamnya apa yang dimaksudkan dengan rahmah itu ialah kesejahteraan, ialah keselamatan, ialah keamanan, ialah kedamaian, ialah kenikmatan dan sebagainya dalam maksud-maksud yang tak dapat tidak fitrah manusia memerlukan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tak perlu benda tadi, tak perlu kesejahteraan, tak perlu keselamatan, tak perlu keamanan, tak perlu kedamaian. Asalkan dia manusia. Sama ada dia muslim atau tidak muslim, sama ada dia orang timur atau dia barat. Tapi apabila ini keperluannya, syifa itu diperlukan, rahmah itu diperlukan, Al-Quran lah yang ditawarkan oleh Allah, yang di-offer oleh Allah, yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, apa yang berkaitan tajuk kita malam ni, apabila dia ma huwa syifa' wa rahmah, dua benda yang besar sekali, apabila kita ketepikan, maka kita akan dapat laknat. Apabila kita utamakan, maka dia akan mendapat syafa'ah. Cuma dalam masa yang pengusi bisik kat saya ni 20 minit nak cerita bab syafa'ah dengan laknat memang tak mampu. As-syafa'ah ni, syafaat orang Melayu duk cakap, tak lebih daripada tolong. Tak lebih daripada makna tolong. Nabi bagi syafaat, orang nak masuk syurga, Nabi tolong. Maksud syafaat itu. Tapi kalau saya boleh ambil sekejap lah tuan-tuan dalam konteks ilmu. Saya tak nak bahas as-syafa'ah min haitsul lughah, ataupun dalam bahas dari syafa'ah dari sudut bahasa, takut panjang sangat. Cuma kalau kita boleh lihat ni, as-syafa'ah ni, syafa'at ni iaitu su'alul khair lil ghair. Maknanya memohon kebaikan untuk semua. Mendapat kebaikan untuk semua. Mendapat kesejahteraan untuk semua. Mendapat keamanan untuk semua. Mendapat kedamaian untuk semua. Dalam maksud-maksud itu, as-syafa'ah. Jangan kita duk nampak apabila syafaat, tunggu mati dulu, lepas tu bangun pada masyarakat besok baru duk kira buat syafaat. Tak now, sekarang. Ma huwa syifa' wa rahmah tu lil ma huwa syifa' wa rahmah. Itu sekarang. Dulu, sekarang dan sampai bila-bila. Sampai jangan kita duk faham kata apa nak dapat syafaat, nak dapat syafaat Al-Quranul Karim itu tunggu mati dulu, bangun dulu di akhirat besok hari kiamat pun tak. Allah tunjuk sekarang lagi dah pun. Orang yang ingkar kepada Al-Quran, orang jauh kepada Al-Quran, bala Tuhan turun tak berhenti-henti. Sebab apabila disebut as-syafa'ah, syafa'atul Quran ini, kalau kita lihat dari segi pun, ialah su'alul khair lil ghair. Wa qila hiya su'al fi tajawuz 'ani dhunub wal jara'im. Itu kalau dalam bahasa Arab. Dimaksudkan juga maknanya apa orang kata, menyediakan kebaikan untuk semua.
menyediakan kesejahteraan, keselamatan, keamanan untuk semua. Itu juga disebut sebagai as-su'al fi tajawuz aniz zunub wal jara'im. Menjauhi, kerja buat usaha menjauhi masyarakat ramai aniz zunub, daripada apa juga bentuk dosa dan kesalahan, wal jara'im, dan keburukan, kecelakaan, jinayah, kebiadaban dan sebagainya. Ini benar. Ini wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmah, ataupun dalam ayat yang dibacakan oleh saudara pengusi tadi, hudan lil muttaqin, alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Semua tu menunjukkan kepada maksud-maksud pengajaran di mana Al-Quran menjaminkan asy-syafa'ah. Kita buka malam ni sikit supaya kita tak mau dah duk faham kata syafa'ah tu seolah-olah hanya khusus dalam bentuk-bentuk lepas mati. Dalam bentuk-bentuk berhadapan dengan hisab Allah di akhirat semata-mata. Tapi yang kita nak ialah kefahaman kita mencakupi selain daripada hal itu, hak lain. Hak yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Ini konteks ini tuan-tuan ialah konteks iman lah. Sebab itu kalau saya boleh guna sikit masa yang ada ni, sebab itu para ulama menjelaskan dalam bab bincangkan asy-syafa'ah ini, dia ada berkaitan dengan yang disebut sebagai muthbitah wa manfiyah. Maknanya ada syafaat yang diizinkan oleh Allah dan ada syafaat yang Allah tak bagi. Allah tak redha, Allah tak izin. Ada juga untuk kebaikan, tapi kebaikan kepada tek judi. Oh, saya tolong dia, dia nak pergi main judi, saya tolong dia, bagi dia boleh main judi. Itu munfiah. Supaya kita jaga, supaya orang nak berjudi, orang nak minum arak kan misalnya, orang nak apa, berada dalam keadaan aman, damai. Kita tolong tu tak maksud syafaah, tapi syafaah yang munfiah. Oleh itu di sini kalau kita pergi kepada lebih jauh, inilah yang disebut oleh para ulama al-muthbitah hiya allati athbataha Allah Ta'ala li ajli al-ikhlas, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan syafaah yang disuruh, yang musbitahnya, yang dikehendaki, yang dituntut ialah allati